orang dia nak buang makhluk halus ni kan, dia buang dalam hutan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih pada yang menonton video ni, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini pada akhir video ni. Dan juga jangan lupa untuk follow Twitter saya Nasir @NasirSurf, dan juga Facebook saya Nasir Surf Fishing. Kalau pemancing tegar macam saya ni memang ada. Sebab apa? Sebab macam pemancing tegar ni mostly diorang ni suka pergi mancing seorang-seorang, tak kisah aku apa. Sebab diorang yang bukan jadi mancing ni adalah hobi diorang, dia jadi habit dia. Habit perangai dia. Dia macam bukan dia tunggu masa free baru nak mancing, tapi bila dia akan cari masa free untuk mancing. Itu dia. Dia jadi habit dia. Tu maksudnya macam saya balik kerja dah petang, malam boleh mancing, tak masalah kan. Pengalaman saya seram banyak, tapi saya banyak ceritakan kepada yang terang lah, yang terang sangat, yang berlaku pada saya terang sangat, dan ada saksi juga, ada kawan lain cerita yang tu. Dan cerita pasal benda menyeramkan, maksudnya tentulah benda yang halus atau benda-benda aneh atau benda-benda gaib yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Bukanlah saya nak cerita tentang hantu atau nak menakutkan, cuma saya nak berkongsi pengalaman saya, pengalaman ketika memancing ni. Benda macam ni kita tak boleh bawa main. Benda macam ni kita pun tak boleh jangka dia datang. Kita tak boleh panggil dia, kita tak boleh jangka. Tiba-tiba jadi. Tu yang kita tak sangka tu, dan tu yang tak suka tu. Tu benda ni pun bukanlah untuk kita terlalu percaya sampai mendatangkan khurafat ataupun syirik. Cuma kita perlu tahu, dan kita juga perlu percaya yang makhluk halus itu wujud. Islam dituntut untuk mempercayai kewujudan mereka. Contohnya seperti jin, bunian atau syaitan atau jemaah mana-mana pun, kita kena percaya diorang wujud, tapi kita tak boleh percaya pada diorang. Lain tu. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan satu kisah ni dulu, yang saya pengalaman baru juga, dan bersama rakan saya, nama dia Hikmah. Tempat dia di Puteri Harbour, ada spot mancing tu. Pada hari tu weekday masa tu, saya ingat sebab saya baru balik kerja dan esoknya memang bekerja. Setahu saya dalam hari Rabu atau Khamis. Pada malam tu saya ajak dia pergi mancing sebab tengok air pun cantik. Tengok air pasang cantik, ngam pukul 8 lebih air start pasang. So cantik lah untuk mancing tu, untuk malam tu. Saya ajak dia petang tu. So tempat yang kami nak pergi tu, dia kena jalan kaki sepanjang 15 minit. Maksudnya daripada parking kereta nak ke spot mancing tu, kena jalan kaki selama 15 minit. Anggaran jauh dalam 200 ke 300 meter. Memang jauh. Dan nak masuk tempat tu pun dah memang ekstrim lah orang kata. Sebab dia kena turun daripada cerun. Ada satu cerun tu kena turun, dan cerun tu memang gelap. Memang kena bawa torchlight sendiri. Dan kemudian juga lalang kat situ, ya Allah, tinggi dia parat mata. Memang tak gurau parat mata. Kalau member ke depan sikit memang dah tak nampak lalang. Tak nampak dah, dia nampak lalang je. Cuma kat situ dah biasa orang lalu, so ada laluan je. So memang tak boleh terpisah, memang kena jalan rapat kalau kat situ untuk jaga keselamatan. Tu tempat dia tu. Dan dalam perjalanan di situ, kat situ ada satu pokok tu. Dia memang kat tengah-tengah laluan tu. Pokok tu memang nampak lain sikit. Dia tak tinggi, dia rendah, tapi dia redup bawah tu. Dia macam bolehlah kita untuk
tu berteduh tu. Pokok tu memang tiap kali pergi lalu situ memang lain. Untuk pengetahuan, bukanlah kali pertama saya untuk lalu ke situ dengan kawan saya tu mungkin sebelum ni pernah. Alright, cuma malam tu kami berdua. Kemudian dah sampai spot tu ada satu jeti. Right, dia macam jeti batu. So situlah spot mancing kita. Okay. So, malam tu saya gerak dengan dia pada jam 8 lepas isyak, 8.30. Right, saya gerak lepas isyak 8.30 dan dia Ikmal. Kemudian kami bersiap semua. Okay, sampai sana ambil masa dalam 30 minit sebab dah malam, jalan dah lengang. 30 minit ke Puteri daripada Skudai. Okay, so dah sampai sana dalam pukul 9. Pukul 9 kami sampai. So siap keluarkan barang semua. Dalam 9 suku kami start turun ke cerun tu. Right. Lampu solo saya seorang je bawa. So Ikmal kat belakang, saya depan. Okay, masa nak pergi tu turun cerun rasa macam biasa. Tengok lalang tu macam biasa. Okay, saya turun je dengan dia. Terus cepat-cepat. Lepas tu kemudian dah seperti yang saya kata dia ada satu pohon tu. Saya masa tu ada terasa lain lah. Macam ada yang tak kena. Macam ada benda pokok tu macam lain lah. Memang terasa tertenung sekejap lah pokok tu. Tengok sekejap macam ada yang tak kena. Tapi sebabkan dah nampak air, dah naik, air pun cantik naik. Kemudian dah sampai pun separuh jalan. So teruskan je perjalanan. Sampai ke jalanan, sampai kemudian dah tak rasa apa, sampai tak rasa guru atau cerau, sampai ke spot mancing jeti tersebut. So kami sambung mancing. Okay, kami teruskan mancing. Dalam mancing pun tak ada masalah, cuma satunya yang pelik, malam tu hasil dan gigitan ikan amat kurang. So masa tu dapat seekor saja ketam, seekor saja dengan usat seekor. Itulah hasilnya. Lama semua tak ada tu, macam pelik lah. Biasa tak adalah kurang macam ni kan. Tapi rezeki lain hari lain. So tu fikir macam tu. Alright. Kemudian nak balik tu, okay, kami start beransur balik pada jam 1 pagi. Okay, 1 pagi tu yang mana Ikmal tu kawan saya ingatkan saya esok ada dia kerja dan saya pun kerja. So tak boleh nak stay lama-lama lagi. So dia galakkan untuk kami balik terus. So kemudian dia ajak dah balik. So satu tu dah kemas, satu dah siap kemas semua. Okay, start 1.30 kami dah beransur. Okay, dah berjalan. Sebelum nak beransur tu, biasalah kita akan check seluruh jeti tu, kawasan kita kalau ada benda tertinggal apa. Okay, saya check jalan sampai ke dah habis jeti tu. Dah ke darat, arah ke darat, habis jeti ujung tu. Saya pandang kiri kanan, takut ada benda tercicir juga. Okay, masa saya pandang ke kiri tak ada apa. Bila saya pandang ke kanan tu, yang tu saya ternampak macam sekilas kelibat. Okay, kelibat benda hitam. Dia dekat tepian air. Dia berdiri tegak di situ di tepian air. Seolah-olah nampak macam memandang saya, tapi macam saya anggap tu macam sekilas macam pandang sekali. Okay, pandang balik tak ada. Macam tu. Dia macam sekilas macam tu. Bila pandang balik tak ada. Okay, saya fikir macam tak ada apa kot. Pun nak balik lah kan. So mungkin dia tak nak kacau dah. So tak apalah. Saya diamkan perkara tu. Saya teruskan berjalan dengan Ikmal tu. Kemudian sepanjang jalan saya ternampak lagi pohon tu. Masih terasa lain lagi di pohon tu. Sehingga kan saya berhenti sekejap dan Ikmal tu tanya pada saya, kenapa berhenti, jalan je lah. Masa tu saya macam banyak fikir, macam lagu overthinking. Macam ada apa dengan pokok ni, kenapa saya macam ada benda terlupa. Tiba-tiba rasa benda terlupa tau. Tiba-tiba apa benda terlupanya. Check semua barang semua dah ada, tak ada terlupa dah. Tiba-tiba banyak fikir. Lepas tu masa apa suruh teruskan jalan lagi. Okay, jadi teruskan berjalan lagi. Kami redah lalang setinggi parat mata tu. Okay, dah jalan dah naik cerun. Dah sampai ke kereta. Saya panaskan enjin. Ikmal pun dah masuk dalam kereta. So saya panaskan enjin. Dah start enjin. Okay, tengah panaskan tu saya pandang ke cerun pula. Saya fikir lagi apa yang saya terlupa.
ada saya terlupa, rasa memang ada terlupa benda, tapi tak tahu apa, tak tahu benda apa yang saya terlupa. Saya lalu sangat macam kenapa dia tak kena ni. Kemudian masa apa lagi cakap cepatlah balik, dia minta cepatkan sebab dah lambat dah, sampai ke kereta pun dalam jam 1.45 macam tu. Dia dah lambat sangat, cukup pukul 2. Jadi saya terus gerak dan sudah masuk kereta dah tak rasa lega, dah terfikir dah. Terus jalan macam biasa, tapi sampai dekat satu jalan ni, jalan Gelang Patah. Kalau mana yang tahu, kat Gelang Patah ada jalan ladang sawit tu. Kat situ ada selikur tajam kat situ yang siap ada reflektor, kalau boleh nampak daripada ni. Cerita jadinya ni sebelum jalan yang baru ni. Yang sekarang ada 2 lane, sebelum ni 1 lane. Jalan situ memang gelap, memang line pun macam ada tak ada. So terpaksa saya buka high beam. Sampai di selikur tu ada reflektor tu. Okay, dengan lampu high beam, reflektor memang terang. Jadi apa yang saya nampak, tiba-tiba di antara reflektor tu saya nampak lagi benda lembaga Jerman hitam tu, yang seperti saya nampak di tepi air tu. Okay, masa tu saya dah terfikir lah, betul apa nampak ni. Terkejut juga dah mati. Tapi tengok Ikmal tu ni dah steady cool ya. Saya macam terkejut, betul kan ni? Kenapa dia kan ni tadi kan? Takut dia terikut. Tu saya fikir balik, dia ikut ke saya? Tapi mungkin kalau dah sekilas, sebab dah kalau sekilas takkanlah kan. So macam saya terus niatkan dalam hati, saya kata aku dah keluar dari tempat kau, aku nak balik ke rumah aku dah pun. Kau jangan ikut aku tak nak kacau kau. Dah cakap masa tu, memang dah cakap. Terus Benu rasa macam dah tak ada apa, dah tak fikir lagi, memang dah tak overthinking. Okay, saya biarkan je. Mungkin dia dah di situ je sebab jalan seterusnya dah mula terang. Dan saya teruskan lagi perjalanan sampai ke rumah Ikmal. Okay, saya hantar dia dulu sampai ke rumah dia dulu. Okay, dia pun keluar macam relax, tak ada apa, steady. So saya rasa mungkin dia tak tahu, mungkin saya je kot yang perasan yang benda tu. Okay, kita pun tak apalah. So kami beransur di situ. Saya pun terus pulang ke rumah. Kemudian pas pulang ke rumah tu, ini amat tak menjagakan lah. Saya dah keluarkan joran semua, dah keluarkan barang, kotak, beg semua dah keluarkan, tak putih. Kemudian saya nak keluarkan baldi tu, dan nak kunci pagar sekali. Okay, saya dah ambil baldi tu, dah tutup pintu kancil, dah jalan ke pagar. Kemudian saya nak kunci pagar tu, saya menghadap kereta saya. Okay, terbaik saya letak baldi ikan tu di sebelah kaki saya pandang balik ke kancil. Memang terus nampak benda tu dekat belakang kancil tu, tegak kat situ. Memang nampak dia betul kat situ. Memang tak sangka dia ikut balik sampai ke rumah. Memang terkejut sebab fikirkan dia hanya menjenguk saja dia jauh, tapi ini sampai ke depan rumah dia ikut. Memang tak sangka. Tegak pandang saya kunci pagar tu. Okay, tapi masa tu saya tak risau, kenapa, sebab rumah benda-benda ni kadang dia takut untuk masuk rumah, terutama rumah yang ada ayat kursi atau ada kalimah Allah, mereka takut. Okay, tu yang saya menganggap masih ada pendinding lah rumah ni, yang mana benda tu tak berani untuk masuk. Okay, kemudian saya cakap ada lagi dengan perlahan, saya kata, kau janganlah ikut aku lagi. Aku tak ada niat kacau kau. Aku pun dah pergi jauh dari tempat kau. Mana aku ambil ni, aku ambil saja. Harap tak ada yang aku pulangkan. Kemudian benda tu aku saya tulis semula dan tengok balik dia dah tak ada. Okey, mungkin fikirkan lagi, mungkin dia dah pergilah terus sebab dah sampai rumah, sama takkan tak ikut lagi kan. Jadi tu rasa macam dah selamat, alhamdulillah dah okey. Okay, so orang kata kalau balik pergi mancing ni memang biasalah saya akan basuh kaki atau bersihkan badan. Itu memang perlu. Jadi saya bersihkan badan, basuh kaki saya, wuduk, saya mandi. Okay, semua dah selesai. Saya terus pergi masuk tidur. Memang dah tak rasa apa-apa, tak ada gangguan lagi, tak ada nak overthinking atau celaru lagi, dah tak ada. Jadi saya teruskan tidur.
Kemudian tanpa dijangkakan lah, pada subuh tu mak saya kejut saya untuk bangun subuh dan pergi ke kerja pada jam 6 pagi. Tak dijangkakan lagi, amat lah, rupanya ingatkan sudah saya sampai pintu pagar, tapi tanpa saya sedar benda tu ada di sebelah saya ketika saya tidur. Sebab apa, macam mana saya tahu? Saat mak saya nak kejut saya, terkejut, mak saya terjerit. Mak saya terjerit tu, saya terbangun. Mak saya terjerit terbangun dan saya tanya kenapa. Saya tengok mak saya tengah membaca ayat kursi lah. Tengah baca ayat kursi. Saya macam tak nampak benda tu, tapi mak saya kata benda tu terus lari lepas mak saya baca ayat kursi, benda tu terus lari. Memang lepas tu mak saya tanya kenapa dia ikut saya balik. Saya tak tahu. Saya kata dia ikan semua memang tak ada apa yang pelik, tak ada apa. Mak saya tanya saya kenapa benda tu ikut saya balik. Saya memang pelik, tapi ikutkan setelah mak saya baca ayat kursi tu, memang benda tu dah tak ada lagi. Kemudian saya jadi tanya-tanya tu, kenapa dia ikut balik kan. Kemudian saya tanya balik Ikmal tu, kawan saya tu, tanya dia buat salah apa-apa ke. Dan dia kata dia pun tak tahu kat mana salahnya, tapi yang penting dia kata balik malam tadi pun dia kena kacau. Dia kena masa bila? Masa on the way balik tengah jalan kaki tu. Bermula daripada nak dekat pohon tu, kat jalan-jalan semak tu, dia dengar dia tapak kaki kat belakang dia. Sedangkan saya depan dia jalan belakang saya, tapi dia dengar lagi ada orang kat belakang tengah berjalan dengan dia. Tapi bila dia toleh, dia tak dengar apa-apa. Sebab tu masa tu dia rushing suruh saya balik cepat. Sebab dia dengar ada orang ikut tapak kaki, tapi tapak kaki tu sampai ke cerun saja. Dah sampai cerun tu dah tak bunyi. Bila naik dah tak ada. Tu dia kata saya pun ada buat salah ke? Saya pun tertanyalah. Sebab saya pun ada terasa macam benda terlupa. Tu saya macam pelik. Jadi saya tanya kepada orang yang lebih arif tentang benda ni. Jadi setelah ditanyakan, barulah dapat tahu kat mana salah saya dan kat mana saya perlu betulkan. Sebenarnya sebelum saya masuk ke kawasan tu, saya terlupa satu benda. Benda ni bukan khurafat, cuma mereka ni semua duduk di luar kawasan manusia. Jadi kita sebagai manusia ni, yang kita dah ada kawasan kita, kemudian kita masuk ke kawasan lain, iaitu kawasan kita tahu kat situ ada penghuni atau tidak. Dia ada adab dan caranya. Kemudian saya masuk, masa tu saya terlupa satu benda untuk ucapkan adab lah. Masa langkah pertama lah, orang kata langkah pertama saya tak beri salam. Benda pertama sekali saya tak beri salam, yang sepatutnya saya buat. Kemudian kena baca 3 kul dan surah An-Nas, kemudian ayat kursi. Setelah itu barulah kata Assalamualaikum, aku datang nak mencari rezeki, bukan niat lain. Dan mana rezeki ditetapkan untuk aku tu, aku terima sahaja. Tu ayat dia, ayat yang paling penting, langkah pertama untuk boleh mana-mana tempat mancing, yang mana selalu terlupa. So yang mana saya tanya dengan Arif tu, dia kata antara sebabnya itulah saya masuk tanpa minta izin atau tak cakap apa-apa, niat apa. Tu masuk dia, saya masuk tanpa izin. Kemudian bukan sebelum saja saya pergi ke spot tu, selepas pun sebenarnya kena juga buat, tapi saya pun terlupa juga. Sebab tu saya rasa macam ada benda terlupa sangat saya nak buat. Benda tu rupanya selepas pun sama, kita kena beri salam, baca 3 kul, surah An-Nas dan ayat kursi. Ini semua adalah pendinding diri daripada makhluk-makhluk halus seperti ini semua. Dan kita lupa, dan juga saya terlupa nak cakap, saya pulang balik, yang mana rezeki ditetapkan telah saya ambil. Saya Alhamdulillah, dan janganlah ikut saya balik. Itu yang terlupa. Dan saya minta maaf anda mengganggu tempat atau kawasan dia. Itu ayat tu saya terlupa. Benda ni bukan khurafat atau kepercayaan atau syirik. Mungkin orang kata macam benda ni syirik, macam orang kata apa ni,
nak kencing tu kena minta izin, macam tok ni tak kencing. Okay, benda tu bukanlah khurafat atau syirik. Dia khurafat bila terlalu percaya. Maksudnya kita just kena cakap, seumpama kita niat kan, yang kawasan kita tu ada penghuninya. So ada penghuni. Contoh macam ada orang masuk rumah, tiba-tiba orang tu buat sekali, kita marah lah kan. Macam tu lah penghuni. Kita sebagai penghuni mestilah marah. Sebab tu kita kena minta izin. Walau macam mana pun jangan terlalu jadi khurafat. Okay, tu sampai mempercayai ada benda gitu kat situ. Tak, kita just buat syarat lah. Buat syarat cakap benda tu, menganggap kat situ ada penghuninya. Okay, itulah pengalaman saya di Putih Habis, yang mana saya diganggu daripada sebelum gerak, sebenarnya sebelum gerak balik. Kemudian dalam perjalanan yang mula saya pula diganggu dan hingga ke rumah, dan dia tidur bersama saya satu malam itu. Okay. Dan untuk pengetahuan benda daripada benda yang ikut saya tu, okay, benda yang terkenal daripada kaki pemancing, mereka biasalah dengar, namanya bandan. Okay. Dia ni suka duduk dekat lubuk-lubuk ikan, tiap-tiap hari dia menjaga kawasan tuan tempat kegemaran dia. Dan mungkin pada hari itu saya tak menjaga adab dan caranya. Itu yang adalah kisah pertama saya di Putih Habis. Saya bersama Iqmal, dan dahsyatnya sampai 1:30 pagi kat situ 1:30 pagi kat tepi air lagi. Bahaya. Mana yang ni, itulah pengalaman saya kongsikan. Jadi mana yang silapnya, ambillah pengajaran. Satu kisah ni lagi, saya dah tak pergi dah tempat tu pada waktu malam. Saya dah tukar, saya dah jumpa spot mancing yang baru. Saya dah tukar. So spot mancing baru ni jalan tak jalan kaki, tapi jalan off-road. Jalan off-road memang jalan hutan. Sejauh kalau naik motor dalam 10 minit. 10 minit naik motor, jalan off-road, batu pasir semua dah belalang. Okay, memang tak jalan lampu jalan. Okay, jalan off-road. Tapi biasanya saya pergi tempat spot tu pada waktu siang. Cuma ada satu hari tu kawan saya bernama Hakim ajak memancing setelah balik kerja. Right. So lepas balik kerja tu pada jam 6, selepas asar tu kami beransur bergerak ke sana. Sudah sampai dalam 6:30 macam tu, dah mula senja. Okay, tapi tak apa, kita teruskannya sebab saya pun bawa air mineral, boleh sedia untuk solat maghrib, sebab kami merancang pun untuk sampai ke malam, sampai ke 10. Untuk rancangannya sampai ke 10, sebab umpan pun dah bawa cukup-cukup, terus pukul 10 mengam. Okay, sampai sana pukul 6:30 tu kami mula masuk jalan off-road tu. Masa jalan off-road masuk jalan ke sana, okay, jalan dia macam biasa, cuma satu masalah kat situ, ada sebuah kuil Cina, kuil kecil tu dia buat sembahyang tu. Okay, kuil tu memang nampak macam terjaga, macam ada orang yang menjaganya lah. Tapi itulah memang pelik, sebab dalam tengah-tengah hutan tu ada benda kuil tu. Macam dalam perjalanan tu, satu jalan tepi, sebab kami pergi waktu siang lagi, terang lagi matahari, so macam tak risau, buat indah sajalah. Saya teruskan jalan. Kemudian sampai ke spot, kami siapkan sedia semua mancing semua. Okay, setup semua dah setup. Alright, dah sampai pukul jam 7:30, yang mana saya mengerjakan solat maghrib. Saya sudah ambil wuduk dan saya dah solat maghrib. Okay, pada rakaat terakhir ada lalang tinggi parat dada macam tu juga. Okay, di depan saya lalang tu macam ada mula benda bergerak lah, berlari, kejar-kejar, laju macam tu. Tapi saya husnuzon, mungkin benda tu tikus atau apa, sebab Hakim pun dia perasan juga, so saya menyangkakan dengan dia, okay, tu hanyalah tikus saja. Ini bukan gangguan pada saya. Kami macam benda tu normal lah, kot tikus sajalah. Okay, kemudian dah selesai solat, saya dah kemas alatan solat. Kemudian benda tu jadi lagi makin rancak, makin laju dia kejar-kejar, makin memang laju lagi, makin rancak mengejar kat semak tu. Macam
kami dah makin rasa balik lah. Ada depan tu ada sebuah pohon. Tiba-tiba memang terkejut, balik pun ada tertanya. Tak ada angin, tak ada apa. Ujung pokok tu bergoncang kuat. Memang pelik. Saya dengan Hakim tengok memang pelik. Goncang kuat, memang pelik rasa. Goncang kiri kanan. Hakim dengan saya dah pasal tengok. So Hakim tengok lama. Kemudian dia terus ajak saya balik. Dengan dia terus mencari saya minta balik terus. So macam kami pun macam saya boleh lah kot ikut dia kan. Dia kata terus balik kan. So macam benda tu macam ada yang tak kena. Lepas tu dia minta terus balik. So maksud macam benda tu urgent. Jadi kami terus bersiap kemas. Siap pagi naik motor seorang satu naik satu motor, 2 orang naik. Okay, saya bawa. Okay, siap kemas semua. Dah angkat pegang 7 orang. Okay, balik tu dalam perjalanan tak masalah, memang gelap. Panas pun tinggi, saya pakai high beam. Okay, saat mana saya lalu dekat mana saya ternampak kuil tu balik, masa tu memang ada rasa lain. Macam ada benda kat belakang. Tapi masa tu bulu rumah memang tegak satu badan. Macam kena current. Laju tu. Lepas tu sejuk. Tangan tiba-tiba sejuk semua. Memang masa tu dah gelabah. Saya tengah bawa motor gelabah. Memang saya perah motor, pecut terus sampai ke tempat yang ada lampu. Memang kat pintu masuk tu ada lampu. Okay, terus pecut kat situ. Kemudian Hakim buka pagar dan kami teruskan perjalanan. Keluar pagar tu saya tengok jam dah dalam pukul 8 suku baru keluar. Ya, pada 8 suku baru keluar. So saya macam tak puas lah kan. Mancing sekejap je. Bawa umpan banyak tapi mancing sekejap sebab dia kena ganggu. So kami teruskan perjalanan pulang. Kemudian dia WhatsApp saya. Cakap apa yang dia nampak. Dia kata yang pokok bergoncang tu memang ada benda. Dan benda tu tengah perhatian kita, tengah meninjau. Dia bergoncang tu umpama macam dia suruh kita balik. Atau mula katakan benda dia tak selesa untuk nampak kita kat situ. Itu sebab dia suruh balik. So macam sejak jadi tu memang dah tak pergi lagi dah. So benda tu saya menganggap puncanya adalah perubahan waktu 2 alam. Okey. Perubahan waktu 2 alam iaitu pada mana siang ke malam, malam ke siang, dan juga pada tengah-tengah waktu hari. Contohnya macam maghrib, subuh, tengah hari dan tengah malam. Kadang orang main pukul 12 malam kan, sebab benda tu macam logik sebenarnya. Perubahan 2 alam ni amat dijaga. Sebab perubahan 2 alam ni yang mana benda-benda macam ni paling aktif. Diorang keluar paling aktif lah. Waktu ni diorang suka untuk keluar. Dan ketika maghrib tu saya setengah solat sebab itu benda tu rasa diganggu waktu-waktu dia dan kawasan dia. So bila kita ada kat kawasan dia tak suka, dia tak selesa, tu dia mula mengganggu untuk suruh orang tu balik. So dari situ saya ambil pengajaran juga. Mana saya kongsikan pengalaman ni, ambil pengajaran. Kita kadang tak boleh ambil mudah benda-benda macam tu, macam perubahan waktu dalam ni. Jangan ambil mudah. Walaupun dah amal perkara macam lain pun, apa jadi pun yang kita dah belagak, kita cabar dia apa dah jadi tu, mungkin perlu balik je lah. Macam tu saya macam tu, kau apa balik je lah. Tak payah nak melawan atau apa lagi, takut nanti menyusahkan lagi. Sebab masa tu pun motor dia sebuah je. Kalau apa-apa jadi pun tersadar itu, kami pun masak juga. Itu saja cerita pengalaman seram saya di Puteri Harbour. Tapi bukan di situ je, saya ada tempat di Puteri Harbour. Itulah pengalaman seram saya pernah alami. Kisah pengalaman seterusnya saya pernah alami adalah di UTM. Okay. Spot ni memang biasa saya pergi. Alright, di UTM ni memang biasalah. Kadang balik kerja tu sempatlah pergi sana sebelum maghrib. Cuma malam tu saya pergi malam. So dekat situ ada sebuah pohon. Memang pokok tu memang nampak seram. Tapi sebelum ni saya pergi macam tak ada apa. Tapi saya tak menyangkakan pada malam tu tiba-tiba saya kena. Kisahnya bersambung.
pada seterusnya saya akan ceritakan video baru. So, kalau ada lagi banyak saya nak kongsikan bersama korang semua, so korang nantikan video seterusnya mana aku akan upload lagi pengalaman seram aku. Jadi korang jangan lupa untuk like, share dengan kawan-kawan tentang pengalaman mancing ni, pengalaman seram aku memancing ni. Sharekan dia, yang lain ni macam cerita seram. Kemudian subscribe, jangan lupa ya, subscribe channel saya. Dan boleh follow saya di Twitter @nasirsurf, di page Nasir Surf Fishing, Facebook saya. Baik, so kita jumpa di video seterusnya dengan kisah seram yang akan saya ceritakan lagi. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hati-hati. Sugih.